Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada awal tahun 2016, pegawai polis di Balai Polis Jelutong, Georgetown, Pulau Pinang telah menerima satu laporan tentang satu kes penipuan pekerjaan mangsa Tiagu anak lelaki Krishnan berusia 27 tahun ketika kejadian sedang mencari kerja sebagai seorang juruterbang telah mengalami kerugian sebanyak RM100,000 di dalam kejadian ini. Ketika itu, mangsa sudah mempunyai lesen juruterbang dan amat terdesak untuk mendapatkan pekerjaan sebagai juruterbang. Beberapa rakannya juga mengalami nasib yang sama sepertinya kerana sukar untuk mendapatkan pekerjaan pada masa itu. Oleh sebab itulah, biarpun terpaksa membayar untuk mendapatkan pekerjaan sebagai juruterbang, mangsa terpaksa menuruti kehendak penipu tersebut. Lebih-lebih lagi, dia terpaksa menanggung keluarganya setelah tamat pelajarannya. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Ini adalah kisahnya. Pada sekitar bulan Julai atau Ogos 2015, mangsa yang diketahui oleh rakan-rakannya sedang mencari pekerjaan dalam bidang juruterbang dan ketika itu masih tiada harapan kerana beberapa rakannya juga sukar untuk mendapat pekerjaan tersebut. Waktu itu, dia telah berjumpa kawannya yang bernama Navindran, anak lelaki Rainasamy di Pulau Pinang. Bercerita tentang keadaannya yang sedang mencari pekerjaan, Navin memaklumkan kepada mangsa bahawa dia mengenali seseorang yang boleh membantunya dalam memperolehi pekerjaan sebagai juruterbang. Oleh itu, Navin telah memperkenalkan seseorang yang katanya boleh membantu mangsa mendapatkan pekerjaan sebagai juruterbang di AirAsia. Navin memaklumkan bahawa individu tersebut mempunyai sebuah agensi pekerjaan, syarikat Right Aims Consulting, dan memberikan nombor telefon individu tersebut kepada mangsa. Navin juga telah menyerahkan nombor telefon mangsa kepada individu tersebut. Individu yang dimaksudkan oleh Navin adalah suspek Shakuntala Devi, anak perempuan Kumar yang berusia 41 tahun ketika kejadian. Menurut Navin, suspek mempunyai agensi pekerjaan dan beberapa rakannya juga telah mendapat pekerjaan dengan bantuan Shakuntala. Tidak beberapa lama selepas itu, mangsa kemudiannya telah dihubungi oleh suspek dan memaklumkan kepada mangsa bahawa dia boleh membantu mangsa bagi mendapatkan pekerjaan sebagai juruterbang di AirAsia. Suspek juga mengaku telah membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan dan akan membantu mangsa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dengan bayaran RM100,000. Cara bayaran pula iaitu 30% sebagai bayaran pendahuluan manakala 70% selepas selesai kesemua dokumentasi. Ketika didekati oleh suspek, mangsa tidak memberikan jawapannya serta-merta bagi persetujuan mendapatkan bantuan dari suspek. Sebaliknya, memberitahu suspek bahawa dia perlu berbincang dengan keluarganya terlebih dahulu mengenai perkara tersebut kerana dia tidak mempunyai wang sebanyak itu. Suspek ketika itu bersungguh-sungguh mengatakan yang dia telah membantu beberapa orang lain untuk mendapatkan pekerjaan dan sanggup pergi ke Pulau Pinang untuk berbicara dan berbincang dengan keluarga mangsa tentang pekerjaan dan berkenaan jumlah bayaran yang perlu dibuat. Pada sekitar awal Ogos 2015, suspek telah pergi ke Pulau Pinang untuk menemui mangsa dan keluarga mangsa untuk berbincang tentang perkara ini. Suspek memperkenalkan dirinya sebagai ejen di syarikat Right Aims Consulting, iaitu sebuah syarikat mencari pekerjaan dan memberi jaminan yang mangsa boleh mendapatkan pekerjaan sebagai juruterbang. Suspek meyakinkan mangsa dan keluarganya bahawa dalam sektor penerbangan banyak wang diperlukan bermula dari latihan dan dokumentasi. Kesemuanya memerlukan bayaran. Hal ini dimaklumkan bagi meyakinkan mangsa dan keluarganya untuk membuat bayaran yang diminta. Pada ketika itu, mangsa dan keluarganya tidak membuat keputusan serta-merta. Mangsa cuba menghubungi rakannya yang menggunakan khidmat syarikat yang dimaklumkan suspek dan mendapat tahu mereka memang telah mendapat pekerjaan. Mangsa menerima tawaran suspek sekitar penghujung Ogos 2015 apabila dihubungi oleh suspek dan meyakinkan mangsa untuk tidak melepaskan peluang ini. Suspek memaklumkan kepada mangsa bahawa ada satu slot tertinggal. Jika terlepas slot ini, memang tidak akan mendapat pekerjaan. Bertindak atas kata-kata suspek, mangsa memaklumkan perkara ini kepada ibunya dan kemudian ibu mangsa memutuskan untuk membuat pinjaman dengan ahli keluarga dan rakan-rakan untuk membuat bayaran.
kemudian suspek meminta bayaran sejumlah RM30,000 terlebih dahulu untuk urusan dokumentasi dan surat tawaran. Selanjutnya, mangsa membuat keseluruhan bayaran bermula 27 Ogos 2015 hingga 7 Oktober 2015 ke dalam akaun peribadi milik suspek dan kakaknya. Selepas itu, mangsa menghubungi suspek dan suspek memaklumkan dalam bulan November 2015 suspek akan memberikan satu tarikh untuk lapor diri di AirAsia dan dokumen akan diserahkan semasa lapor diri tersebut. Malangnya, sehingga akhir bulan November 2015, mangsa tidak menerima apa-apa maklum balas dari suspek berkenaan tarikh tersebut. Sejak itu, suspek seperti mengelak dari berhubung dengan mangsa dan enggan melayani panggilan telefon yang dibuat oleh mangsa. Sehinggalah satu ketika, semasa menghubungi suspek dan memaklumkan akan membawa kes ini ke pihak berkuasa, barulah suspek memaklumkan yang duit tersebut adalah duit bawah meja dan semua duit telah digunakan untuk membuat bayaran. Oleh kerana suspek tidak bertindak memberi kerjasama dan merasakan ini adalah satu penipuan, mangsa kemudian bertindak membuat laporan kepada pihak polis di Balai Polis Jelutong. Pegawai penyiasat yang menerima laporan segera membuat siasatan mengenai perkara ini. Suspek telah ditahan reman bagi membantu siasatan. Hasil siasatan mendapati suspek gagal untuk menunjukkan sebarang bukti dokumen bahawa dia bekerja di syarikat Right Aims Consulting. Tambahan pula, hasil semakan menunjukkan syarikat tersebut telah tamat operasinya pada 2 Oktober 2014, sedangkan pertemuannya dengan mangsa adalah pada sekitar tahun 2015. Bukti-bukti transaksi kemasukan wang pula kesemua transaksi telah dibuat ke dalam akaun peribadi milik suspek dan kakaknya. Polis juga mendapati mangsa tidak menerima apa-apa balasan dari suspek hasil dari duit yang telah dimasukkan ke dalam akaun peribadi milik suspek dan kakaknya itu. Cukup sahaja bukti untuk menyokong kertas siasatan. Pihak polis telah menyerahkan kes itu kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan seterusnya. Suspek kemudian telah didakwa di mahkamah atas tuduhan menipu dan dengan jalan demikian itu mendorong secara tidak jujur orang yang terpedaya di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mahkamah mendapati tindakan suspek yang mendakwa dia merupakan ejen mencari pekerjaan dari syarikat Right Aims Consulting dan meyakinkan mangsa untuk mendapat pekerjaan sebagai juruterbang dan juga atas dasar kepercayaan atas representasi reputasi suspek sebagai orang yang menguruskan agensi pekerjaan merupakan satu dorongan curang oleh suspek ke atas mangsa untuk menyerahkan wang kepadanya. Mangsa terpedaya dengan suspek lalu menyerahkan wang sejumlah RM100,000 ke dalam akaun milik suspek dan kakaknya berdasarkan dorongan secara curang yang dibuat oleh suspek. Jelaslah di sini bahawa apa yang berlaku adalah satu kesalahan jenayah tipu. Secara kesimpulannya, mahkamah mencapai dapatan bahawa pendakwaan telah berjaya membuktikan intipati-intipati pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Suspek di dalam kes ini didapati bersalah dan disabitkan di atas pertuduhan dan dihukum 3 tahun penjara bermula dari tarikh sabitan dan denda RM10,000 dan jika gagal membayarnya akan dipenjara 12 bulan. Di zaman serba moden dan canggih ini, berbagai cara pihak tertentu untuk menipu dan memperdayakan kita sehingga pelbagai kes tentang penipuan telah didedahkan di media sosial. Malangnya, masih ramai yang menjadi mangsa penipuan. Apakah emosi manusia yang senang ditakutkan ini menjadi penyebabnya? Sama-sama kita jadikan kes ini sebagai ikhtibar. Janganlah mudah terpedaya dengan sesiapa. Sekian.